Jadi yang pertama sekali yang digalakkan adalah unta. Yang kedua, binatang ternakan yang boleh kita korbankan adalah lembu ataupun adik-beradik lembu. Siapa adik-beradik lembu? Kerbau. Kerbau dalam kitab fiqh tak ada, sebab Arab mana kenal kerbau. Kerbau ni Nusantara ya. Ulama-ulama Melayu lah yang memperkenalkan kerbau boleh dijadikan ganti kepada lembu. Apa sebab? Ini ada kaitan dengan sejarah Wali Songo, yang mana Sunan Kudus. Sunan Kudus ni di sebelah Jawa Tengah. Dia ni, Sunan Kudus ni Jawa Tengah ni ramai Hindu. Jadi dia nak dakwah Islam tu susah sikit. Sebab Hindu dia kuat dengan agama, dan mereka ni juga sembah dia, lembu ni benda suci mereka. Sedangkan korban kita nak lakukan lembu lah, unta susah cari kat tanah Jawa. Jadi macam mana dia nak murnikan? Kalau dia benarkan korbankan lembu, nanti orang yang masuk Islam, dia akan susah hati konflik dengan mak bapak dia. Mak bapak belum Islam, anak sudah Islam. Anak buat korban lembu, nanti mak ayah sedih. Mak ayahnya masih Hindu. Nanti akan kecil hatinya, loh sembelih Tuhan kita. Dia jadi konflik. Jadi Sunan Kudus dia bincang dengan Wali Songo. Dia minta pandangan, boleh tak kalau kita ni tukar lembu pada kerbau? Bincang dalam fatwa. Bincang. Akhirnya benarkan makan kerbau. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi ke Jawa Tengah sekarang, orang Jawa Tengah jarang makan lembu, makan kerbau sampai sekarang. Dia budaya dulu lagi. Kalau di Jawa Tengah tu terkenal ada satu kedai soto. Soto kebo Pak Sugeng. Soto kebo tu kerbau lah. Soto kebo Pak Sugeng. Kalau pergi kedai dia, saja main-main lah. Pak, soto sapi ada? Wah, enggak ada. Marah dia kalau kita tanya soto sapi. Soto kebo ada. Pak, ini pindang sapi ada? Oh, enggak ada. Wah, itu pindang kebo ada? Oh, itu ada. Sampai sekarang dia orang tak erti sangat makan lembu kerana faktor didikan. Jadi yang kedua yang boleh dijadikan korban adalah lembu dan adik-beradik dia. Yang ketiga, kambing dan adik-beradik dia. Biri-biri, kambing kampung, adik-beradik dia. Dan yang keempat, termasuk juga gabungan salah satu dari tiga yang pertama. Contoh, lembu kahwin dengan kerbau, dapat anak nama lembau. Lembau tu boleh dia buat korban. Tak tahulah benda rupa lembu kahwin kerbau dapat lembau. Ataupun lembu dia kahwin dengan kambing, dapat anak nama lembing. Lembing tu bolehlah dia buat korban. Tapi kalau lembu campur rusa, ini memerlukan fatwa. Sebab rusa spekulasi. Adakah dia diiktiraf haiwan ternakan dalam konteks budaya kita? Ada negeri buat, mungkin negeri itu rusa memang jadi ternakan biasa. Tapi mungkin di kampung kita tak. Rusa ni binatang hutan. Mungkin di kampung dia rusa berlambak tepi-tepi jalan, jatuh longkang langgar di lori JKR. Biasa rusa tu kena langgar. Jadi itu consider ternakan lah. Kangaroo ke apa tu pulang, apa saja yang ternakan masing-masing. Banyak nak diterangkan, tapi saya kira kita beri laluan dulu kepada laluan azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali membincangkan perkara korban yang selari dengan kehendak sunnah. Tadi kita membicarakan tentang takrifan para ulama bahawa korban ini mestilah dilaksanakan dengan melakukan penyembelihan, iaitu berlakunya pertumpahan darah. Dan yang nak disembelih itu adalah terdiri daripada haiwan-haiwan korban, sama ada unta, lembu, kambing ataupun apa saja yang lahir daripada tiga yang pertama. Cuma bila membicarakan tentang haiwan ternakan atau haiwan korban ini, haiwan yang nak kita sembelih itu ada pula sunat-sunat tertentu pada haiwan. Yang pada orang yang buat korban tu adalah sunatnya tak motong kuku, tak ngerat janggut, tu biasalah. Haiwan tu pun yang nak kita sembelih, itu pun ada sunat-sunat dia. Apakah perkara-perkara sunat pada haiwan korban? Pertama sekali kata ulama, susunan daripada segi keutamaan. Yang paling afdal disembelih atau dijadikan korban unta. Lepas unta, lembu.
Lepas lembu, biri-biri. Lepas biri-biri, barulah kambing. Susunan protokol dia. Tapi unta mahal lah. Rasa sekarang 9-10 ribu dah seekor gamaknya, seekor unta. Tak mampu tak apa. Turun yang kedua, lembu. Lembu tengok berapa kilo lah lembu itu. Sekarang ni lembu ni starting from 3,950. Lembu pun ada grade-grade juga. Macam pegawai kerajaan juga, grade B, grade 48, 44. Lembu pun ada juga. Dia panggil grade triple A ada. AAA punya lembu. Double A ada macam bateri lah. AA, triple A, lembu A, lembu B. Kalau lembu yang triple A, starting from lah RM5,251. Ini lembu, dia punya berat 270 kilo ke atas lah. 270 kilo. Itu berat hidup. Kalau berat karkas, berat karkas ni berat toge dia saja, lebih kurang dalam 160 kilo begitulah kurang lebih. Kalau lembu yang jenis grade double A, AA, itu starting from 4,900 ke atas. Berat dia saja dalam 241-270 kilo berat hidup. Kalau berat karkas 140 kilo kurang lebih. Bergantung pada kemampuan kita lah nak pakai lembu yang macam mana. Nak lembu murah, Kemboja lah paling murah. Dia punya tulang rusuk boleh buat gitar. Drek. Nampak tulang rusuk tu 300 je satu bahagian, kurus-kurus. Dia lembu dia macam orang dia juga, kurus, tak ada gemuk-gemuk macam kita. Memang payah nak gemuk di sana.